Oke, kita terus mudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji dan juga puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan juga limpahnya, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam program anjuran Tadabbur Akademi Tadabbur Malaysia. Dan untuk program ni seperti biasa kita akan bedah buku, dan alhamdulillah dah masuk bab yang ketujuh dah kita bedah buku ni. Dan bab yang ketujuh ni untuk yang baru, mungkin baru mengenali atau baru masuk program ni, bab yang ketujuh ni ini menjadi tajuk buku saya ni. Buku ni tajuk dia Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan ni bab ketujuh. Dan dalam bab ni kita ceritakan bentuk-bentuk jenis-jenis serangan syaitan kepada kita manusia. Dan kita dah bincang di awal itu lokasi pusat pemerintahan iblis berdasarkan hadis Sahih Muslim. Nabi kata berada di atas lautan. Lalu daripada situlah dia mengganggu, menghantar pasukan-pasukannya ke seluruh dunia untuk merosakkan anak Adam. Dan serangan iblis atau syaitan ini dia muncul dalam dua keadaan, iaitu serangan berbentuk mental dan juga serangan berbentuk fizikal. Dan serangan berbentuk mental ni saya senaraikan sampai 16 bentuk serangan yang kita dah bincang. 15 akhir sekali yang minggu lepas kita bincang berkaitan dengan penutupan aurat ataupun pendadahan aurat. Bab ni saja panjang ni, panjang lebar. Kita tengok setan telah menipu 3 golongan dalam kalangan manusia. Saya ingat saya tak ulang lah itu. Jadi hari ini kita akan sambung contoh serangan mental syaitan yang ke-15. Serangan yang ke-15 ini mengapikan permusuhan. Okey, bila sebut mengapikan permusuhan ni, kenapa setan mengapikan permusuhan? Sebab setan tak mahu kita bersatu. Setan nak kita bergaduh, porak-poranda. Dan dengan cara itu lebih mudah untuk dia menyesatkan manusia. Jadi setan menghasut, mencetuskan permusuhan dalam kalangan manusia untuk porak-porandakan hidup mereka. Bila dah bermusuh, mudah untuk dia musnahkan kesatuan, putuskan silaturahim dan sebagainya. Dan permusuhan juga boleh mencetuskan institusi keluarga, masyarakat dan juga negara. Antara contoh permusuhan yang pernah dirosakkan oleh syaitan dan isu kekeluargaan, kita boleh tengok siapa? Cerita Nabi Yaqub ataupun Yusuf dan anak-anak dia. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita perhati ini di bahagian awalnya. Kalau kita perhati di awal surah Yusuf, saya stop sekejap yang ni, saya share surah Yusuf. Kalau kita tengok di awal surah Yusuf, ini contoh mushafnya. Tengok surah Yusuf. Apabila Nabi Yusuf bermimpi, ayat keempat. Dia bermimpi, dia melihat matahari, bulan, bintang. Tengok ayat yang ke-5. Apa katanya Nabi Yaqub? Dia kata, qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan dedahkan, jangan cerita mimpi kamu tu kepada adik-beradik kamu, lalu mereka akan buat satu tipu daya. Kenapa? Inna syaitan, setan tu, jadi insan yang aduwwun mubin. Setan tu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kenapa disebut setan? Dengan kelebihan mimpi jangan dicerita ni, sebab setan akan porak-porandakan adik-beradik ni, hubungan dia dengan bagi idea hasutan jahat. Sebab Nabi Yaqub dah melihat anak-anak dia tua-tua ni dah ada hasad dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan dikaitkan dengan setan. Maksud tuan-tuan, kalau kita baca ayat yang surah yang sama,
Kita baca surah yang sama, kita akan jumpa pada ayat yang ke-100. Ayat ke-100 ni, bila bertemu kembali dengan anak dengan ayah dia, Nabi Yakub, Nabi Yusuf mengingatkan kembali ayah dia peranan syaitan untuk merosakkan hubungan. Waktu tuan-tuan, benda ni kita kena perhati sungguh-sungguh supaya kita tidak terkena tipu daya syaitan. Tengok Allah kata wa rafa'a abawihi 'alal 'arsy. Lalu Yusuf mengangkat kedua ibu bapanya duduk di kerusi kebesaran. Dia kata kerusi raja lah sebab dia dah jadi jawatan, dia dah dapat jawatan tinggi masa tu. Fakharru lahu sujada, dan mereka semua tunduk hormat kepada Yusuf. Lepas tu waqala, katanya Yusuf, ya abati, wahai ayah kesayanganku. Dia kata hadza ta'wilu ru'ya yang qabl, inilah tafsir ataupun penjelasan mimpiku dahulu masa kecil dulu. Ingat ada min qabl, sebelum ni, apa kata matahari bulan bintang sujud tu. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Tuhan dah jadikan mimpiku tu betul. Rupanya korang, aku tengok matahari bulan bintang sujud tu, kamu semua sujud kepada ku, tunduk hormat. Lepas tu tuan-tuan, saya baca dalam tafsir. Rupanya ayat ni ada taqdim ta'khir ni. Ada ke depan ke belakang. Sebenarnya ayat ni wa kharru lahu sujadan wa rafa'a abawihi 'alal 'arsy. Ayat ni sebenarnya tengah terbalik. Sebenarnya logiknya sebab dalam mimpi tu kalau kita tengok Nabi Yusuf, dia kata dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan. 11 bintang merujuk pada 11 orang adik dia. Matahari ayah dia, bulan mak dia. Dan dalam ayat yang keempat surah Yusuf, semuanya tunduk hormat sujud kepada Yusuf. Jadi kalau kita tengok ayat ni, kalau mereka masuk bertemu dengan Yusuf, Yusuf pun angkat kedua ibu bapa dia duduk atas kursi kebesaran, lepas tu barulah adik-beradik dia yang sujud. Jadi yang bersujud cuma 11 bintang yang refer pada 11 adik-beradik. Jadi tak termasuk mak ayah dia, sedangkan ayat tu sebut mak ayah masuk sekali, yang digambarkan seperti matahari dan juga bulan. Lepas tu Nabi Yakub pula kata hadza ta'wil ru'ya yang qabli, inilah tafsir mimpiku sebelum ini. Jadi sebahagian ulama tafsir kata ayat ni dah ada taqdim ta'khir. Sebenarnya ayat ni macam ni. Kharru lahu sujada, semua masuk dan tunduk hormat kepada Yusuf. Lepas tu barulah dia jemput wa rafa'a abawihi 'alal 'arsy. Dia bawa ayah dia ke atas arasy. Dia pun kata wa qala ya abati, wahai ayah, inilah tafsir mimpiku dahulu. Nah, cuma bila baca dalam tafsir, soalan yang ditimbulkan, kalau itulah situasi, kenapa Allah tak nak ambil kharru lahu sujada ni pindah ke sini wa rafa'a itu tak ke belakang? Antara hikmahnya kenapa disebut angkat dulu mak ayah ke atas arasy, walaupun aktiviti ini mungkin terlewat kemudian dilakukan oleh Nabi Yusuf. Antara hikmahnya kenapa nak cerita kemudian mak ayah, kemudian mak ayah patut didahulukan. Ini just kita dalam perbincangan tafsir lah. Kalau kita baca dalam tafsir apa, macam contoh tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir dia ada jelaskan benda ni. Dia ada jelaskan mengenai perkara ini. Saya cuba cari untuk bagi nampak lagi jelas perbincangan dia. Tak apalah, kita ni nama pun tadabbur tadabbur apa? Tadabbur Al-Quran. Jadi eloklah kalau kita boleh bawa sekali benda ni sambil-sambil. Saya tahu Ustaz Yusuf mungkin dalam kelas, sesi kelas ni dah jelaskan benda ni. Tak apa, kita bincang balik, tak ada masalah. Kenapa? Untuk memperkayakan lagi maklumat. Nak cerita bagaimana ulama kita ni memerhatikan ayat-ayat itu dengan penuh perhatian sehingga jelas segala-galanya kepada mereka. Okey, saya sekejap tuan-tuan, saya ada kopi. Sekejap, saya share balik. Saya share skrin saya. Okey, mana dah? Ya, sambil-sambil. Kita tunggu yang lain masuk lagi ya.
Oke, ada di sini. Teman tengok ah. Eh, tengok sini. Oke, وكذلك فيها تقديم والتأخير بين الرفع على العرش وبين السجود nih. وكذلك dikata demikian juga ni tafsir Al-Munir kan, tafsir Al-Munir, tafsir Profesor Wahbah Zuhaili. Ini interesting nih. Dia kata وكذلك فيها, begitu juga pada peristiwa ini, masuknya anak-anak Nabi Yakub semua ni. Dia kata fiha, pada peristiwa ini taqdimun wa ta'khirun, ada taqdim di depan kan, wa ta'khir dan di belakang kan. Bainar rafi'i 'ala al-'arsy wa bainas sujudi, antara angkat ke atas arash dan juga sujud. Dia kata fas-sujudu, sujud itu sebenarnya mutaqaddamun atau mutaqaddimun 'ala ar-raf'i 'ala as-sarir al-maliki. Sujud tu lebih dahulu, barulah naik diangkat ke atas sarir. Kata limadha? Ini kata lakinna qaddama ar-raf'u, tetapi dalam ayat ini didahulukan angkat mak aja di atas singgasana. Kenapa? Ihtimaman bi ta'dhimi abawaihi, dia kata menjaga kepentingan, nak kena agungkan apa ayah dia. Ini kita kata takwil para ulama lah. Tak apa, itu bukan topik kita malam ni. Okey, ada yang tak dengar lah. Rosnah Sari tak dengar. Yang lain semua okey ke? Sound check. Yang lain semua okey tak? Yusuf okey? Okey Ustaz. Okey Ustaz. Puan Rosnah ni nak kena cek balik sama ada kena betul-betul tu ataupun cek balik. Okey, alhamdulillah. Jadi seterusnya, sorry, jauh pula pergi. Cuma saya nak ceritakan di sini, kadang-kadang apa kita tengok tak semestinya apa betul. Ini ada hikmah dia, kenapa Allah Ta'ala letak wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy itu bahawa kharfahu sujadah. Lepas tu dia kata apa? Wa qad ahsana bi, Allah Ta'ala telah berlaku baik kepadaku wahai ayah. Bila tu? Idh akhrajani minas sijni, selepas dia keluarkan aku daripada penjara. Tuan-tuan, ini pun satu lagi keindahan surah Yusuf. Ketika keindahan surah Yusuf, kali kita tahu Yusuf ni mula-mula sekali musibah bencana, dia dibuang ke dalam perigi. Waktu dia dikeluarkan daripada perigi, bila dikeluarkan daripada perigi, musibah dia tak habis lagi. Dia dibawa pula ke Mesir, dijual di Mesir. Waktu bila dikeluarkan daripada pasar Mesir, jual, duduk dalam istana kata-kata Aziz. Musibah yang belum berakhir, dia digoda pula oleh isteri Aziz. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kenapa disebut di sini id akhrajani minas sijni? Tuhan telah berlaku baik kepadaku bila dia mengeluarkan aku daripada penjara. Dia tak sebut keluarkan aku daripada perigi. Sebab yang betul-betul Nabi Yusuf bebas daripada segala musibah yang menimpa baginda bila keluar daripada penjara. Lepas tu satu lagi, kenapa baginda tak disebutkan, dia kata bila Tuhan keluarkan aku daripada perigi. Sebab dalam ayat-ayat sebelum cerita Yusuf ni, ayat 90 sampai 90 apa tu, Yusuf dah maafkan daripada dia. Dia kata la tathriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Tak ada celaan, Allah dah ampunkan dosa kamu sebab aku dah maafkan kamu. Sebab dosa kamu dosa melibatkan manusia. Jadi bila aku sebagai mempunyai badan yang dizalimi memaafkan kamu, Allah akan ampunkan dosa kamu insya-Allah. Jadi kalau disebut Allah telah berlaku baik kepadaku bila dia keluarkan aku daripada perigi, adik-beradik dia ada dalam peristiwa ini, tengok sendiri, mesti terkejut. Yusuf ni kata dah maafkan, mungkin balik kesilapan kami masa kami muda campak dalam pergi dahulu. Ini antara contoh kita kata lataif, kehalusan bahasa Al-Quran. Kehalusan bahasa Al-Quran. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala berlaku baik kepadaku bila dia keluarkan aku daripada penjara. Lepas tu wajah abikum, kemudian Allah Ta'ala bawa datang kamu semua sekali minal badwi, daripada desa. Daripada desa min ba'di an nazagha syaitan, selepas dia kata syaitan tu, nazar syaitan merosakkan hubungan di antaraku dan juga antara keluargaku. Nampak tak? Hari ini sekarang ni kita bincang antara serangan syaitan yang ke-15, serangan mental syaitan yang ke-15 apa dia? Serangan dia merosakkan hubungan, mengapikan permusuhan. Ini antara contoh. Tengok di awal surah ayat yang ke-5 tadi, bila Nabi Yakub kata jangan cerita kepada adik-adik kamu, itu akan mencetus apa? Dendam dan sebagainya. Tentang saya kena tutup dulu. Sorry. Okey. Bunyi, gangguan bunyi pula. Sampai habis ayat dah. Jadi setan ni dia melaga-lagakan permusuhan.
Bukan setakat tu. Setan juga dia ada instrumen, dia ada alat-alat dia untuk merosakkan hubungan ataupun mengapikan permusuhan. Dia ada beberapa instrumen. Dan kalau kita perhati, Al-Quran sangat cantik, konsisten. Antara satu instrumen yang digunakan untuk merosakkan, mengapikan permusuhan adalah arak dan juga judi. Tengok, ni ayat yang ke-90. Bila Allah Ta'ala sebut apa pengharaman arak secara tuntas, Allah Ta'ala bagi illah. Illah ni sebab kenapa arak tu diharamkan. Arak dan judi diharamkan. Nasib. Tengok Allah kata innama yuridu syaitan, setan nak yuqi'a, menimbulkan bainakum al-adawah, di antara kamu permusuhan dan juga kebencian. Wa yasuddakum fil khamri wal maisir, pada arak dan juga judi, dan juga memisungkan kamu daripada mengingati Allah dan juga daripada solat. Dan nampak tak? Disebut di sini setan ni dia nak api-apikan permusuhan. Lalu dia gunakan berbagai instrumen, dan instrumen purba yang ada pada zaman Nabi dan mungkin kekal sampai sekarang adalah arak dan juga judi. Kenapa bila minum arak mabuk, bila mabuk buat benda-benda di luar kawan menimbulkan permusuhan. Ataupun kerana judi, kalau judi jadi nak marah. Rugi ni. Mulalah mengamuk, berlaku, mengapikan permusuhan, bergaduh dan sebagainya. Zaman moden apa dia tuan-tuan? Zaman kita sekarang ni, api permusuhan boleh tercetus melalui media sosial. WhatsApp-nya, Facebook-nya, komen-komen pedas dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, bawah ni, sehubungan itu Allah mengajarkan berapa cara untuk menyelamatkan manusia daripada terbakar dalam api permusuhan. Dalam api permusuhan antaranya, kita boleh tengok. Ini insya-Allah lah. Kalau kita amalkan, ini cara-cara yang boleh kita selamatkan daripada api permusuhan yang yang berlaku. Antara contohnya Allah kata apa? Wa qul li'ibadi, katakanlah Muhammad, li'ibadi, tonton dalam bahasa Arab, kata abdun itu tunggal satu, seorang hamba. Kalau ramai, ibadun ataupun abidun. Tengok ni ada alif. Ibad, hamba-hambaku. Apa beza ibad, hamba yang ke atas? Itu hamba yang diangkat Tuhan, yang dicintai Tuhan. Ada pula abid, abid hamba bawah, ke bawah. Wa rabbuka bidhallamin lil abid. Itu ke bawah ni kita boleh kata macam mana? Hamba yang direndahkan Tuhan kerana kedegilan. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut contoh surah Al-Anfal, Allah kata apa? Dzalika bima qaddamat aydikum. Yang berlaku itu kemusuhan, kekalahan mereka Abu Jahal dalam perang Badar. Kenapa? Bima qaddamat aydikum, kerana tangan-tangan kamu. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu berlaku zalim kepada hamba-Nya. Okey, saya tunjuk terus tuan-tuan supaya mudah untuk kita rujuk dan juga faham. Ni. Nampak dah? Saya takut skrin saya tak functioning. Nampak tak sekarang ni? Skrin Al-Quran saya ni. Boleh nampak? Cik Zul gagak. Boleh nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Tengok Allah kata, dzalika, yang demikian itu. Kenapa tu? Yang kemusuhan kekalahan perang Badar ni di pihak musyrikin. Bima qaddamat aydikum, kerana apa telah dikerjakan oleh tangan kamu. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah tu laisa bidhallam, tidak sekali-kali berlaku zalim lil abid. Abid, tengok. Ibadan, plural kepada ibad, kepada abdun. Bila ya ni biasanya dikaitkan dengan ayat semua hamba-hamba hak degil, hamba-hamba hak bermasalah. Manakala kalau sekiranya Allah Ta'ala guna ibad, seperti ayat yang kita tengok sekarang ni, ini panggilan manja. Panggilan yang Allah Ta'ala panggil untuk selamatkan kita. Banyak contoh-contoh lain. Saya ambil contoh lain. Ini antara ayat favorite lah. Sepatut ayat ni menjadi ayat yang kita kata apa? Pemujuk hati kita. Dan ayat ni dipanggil oleh para ulama sebagai dipanggil arja ayat. Ayat yang paling tinggi harapan ni. Qul, katakanlah Muhammad ni. Ayat 53 surah Az-Zumar. Qul, katakanlah Muhammad. Ya ibadi, wahai hamba-hamba kesayanganku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas ke atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Allah mengampunkan semua dosa. Ayat ni tuan-tuan ayat paling tinggi harapannya dalam Al-Quran. Tengok kata ibad, Allah tak ada pakai ibad, hamba kesayanganku. Sama dengan ayat kita baca sekarang ni. Ni.
ibad. Jadi kenapa Allah Ta'ala panggil ibad ni? Ni Allah Ta'ala sayang ke kita ni. Lalu dia nak supaya kita selamat daripada tipu daya setan, dia panggil, wahai hamba-hamba kesayanganku. Gitulah. Yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka berkata-kata dengan cara yang terbaik, kata-kata terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Kenapa setan yanzagh, mewasakkan antara mereka. Dan setan adalah musuh lampu kipas. Adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan satu cara untuk kita selamatkan daripada api permusuhan adalah dengan menggunakan bahasa yang baik. Baik dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam media sosial, ketika bercakap secara terang menggunakan bahasa yang baik. Jadi bila kita gunakan bahasa yang baik, orang tak ada cari pasal dan setan pun tak ada ruang untuk merosakkan hubungan, mengapikan permusuhan. Allahu Akbar. Terus. Dan lagi satu, cara untuk mengelakkan daripada berlakunya permusuhan, api permusuhan yang mungkin dibakar, dinyalakan oleh setan, bersangka baik, tak cari salah orang dan tidak mengumpat. Tengok Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman. Tuan-tuan, kalau baca Quran lain kali, kalau address awal tu wahai orang yang beriman. Apa tanda dia? Tanda dia, benda-benda arahan dalam ayat ni selepas ni sukar untuk dilakukan melainkan oleh orang beriman. Kalau kita baca, dan ayat ni boleh jadi ayat yang kata wahai orang beriman, wahai orang beriman boleh jadi satu. Bolehlah kita kata penanda aras. Penanda aras untuk kita suka diri kita ni, adakah kita ni ada ciri orang beriman ataupun tidak. Kalau sekiranya Allah kata wahai orang beriman, lepas tu datang arahan-arahan. Kita tengok arahan ni, kita payah nak buat. Maksud kita belum lagi mencapai piawaian orang beriman. Mudah, itu petanda paling mudah. Ini kita kata muhasabah diri lah. Allah kata wahai orang beriman, jauhi kebanyakan daripada sangka-sangka. Kenapa kebahagiaan daripada sangka-sangka itu adalah dosa? Jadi hak berlaku permusuhan ni sebab apa? Banyak sangat buruk sangka. Contoh, kita tengok satu benda atau berlaku satu peristiwa, belum apa-apa kita dah ada buruk sangka. Oh, dia geram, dia benci dengan aku dah ni, ataupun dia buat apa, kita datang buruk sangka. Masa tu syaitan akan masuk. Dia akan apikan permusuhan. Wala tajassasu, jangan duk mengintip cari masalah orang, cari aib orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pula kita kata sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Itu tuan-tuan. Allah kata ayuhibbu ahadukum, nak ada seorang daripada kamu makan daging saudara kamu hak mati. Fakarihtumuh, masih tak suka. Lepas tu kadang-kadang orang kita ni nak bagi sudut pandangnya betul lah. Tuan-tuan, sudut pandang yang betul, Al-Quran tu syifa. Orang pun baca lah ayat tu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turun pada Al-Quran itu penawar, ubat. Tapi orang lupa hak ujung tu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Biasa orang ulang ayat ni. Dan kami turunkan pada Al-Quran itu apa yang menjadi syifa, penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat pada orang beriman. Orang nampak syifa, tapi rahmat untuk orang beriman orang tak berapa nak nampak. Sedangkan di package, dia akan jadi penawar dan juga rahmat kepada orang beriman kepada Al-Quran. Dan beriman pada Al-Quran bukan baca Quran setahun sekali, seminggu sekali. Dia baca Al-Quran setiap hari. Kemudian ayat ni pula, dia kena baca sekali dengan surah Yunus baru betul. Ayat surah Yunus, ayat surah yang ke-10, ayat yang ke-57. Dan Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kamu pelajaran daripada Tuhanmu, wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga penawar kepada penyakit yang duduk dalam dada tu. Penyakit suka mengumpat. Wa huda, petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin. Tengoklah. Petunjuk kepada orang beriman ni, rahmat. Dia konsisten. Jadi kita kena berlaku adil. Nak baca ayat syifa, jangan tengok sakit kepala, sibuk nak baca Quran untuk ubat sakit kepala. Dia kena pergi sekali ni. Hudan wa rahmatul lil mu'minin. Maksudnya, kalau kita nak Al-Quran tu menjadi syifa kepada kita, kita kena imani dia. Iman di sepenuh jiwa. Dan alhamdulillah kita sekarang ni, dalam grup ni, tuan-tuan duk attend program ni, Akademi Tadabbur Malaysia ni, ini program yang sangat bagus lah. Kenapa? Nak bawa kita semua kepada hudan syifa, hudan rahmah dengan adanya Al-Quran.
nak bawa ke situ. Dan insya-Allah bila Al-Quran tu dah menjadi kita imani sepenuhnya, otomatik dia akan jadi hudan. Syifa, hudan, rahmah. Jadi tuan-tuan, bagus kalau kita boleh sokong Akademi Tadabbur, sebab ni program Akademi Tadabbur ni dia platform yang sediakan kelas pengajian secara percuma untuk semua. Jadi bayangkan berapa ramai orang dapat manfaat daripada program-program anjuran Akademi Tadabbur ni. Jadi sangat baguslah. Masya-Allah kalau kita boleh beri sumbangan ikhlas, bantu. Ini nanti Ustaz esok boleh letak maklumatlah berkaitan dengan Akademi Tadabbur ni. Okey, syifa. Macam mana syifa Al-Quran tu pada penyakit dalam dada? Okey, balik kepada page kita tadi tu. Buku saya. Contoh, ada seorang ni, dia ni suka mengumpat. Tak mengumpat, susah hidup dia. Resah. Dia mengumpat secara fizikal dan mengumpat secara maya. Dalam telefon dia ada WhatsApp group, 10 WhatsApp group. Bawang 1, bawang 2, bawang 3. Bawang 1 mengumpat, adik-beradik. Bawang 2 mengumpat, teman seoffice. Bawang 3 kutuk bos. Bawang 4 mengumpat jemaah surau. Bawang 5 mengumpat jiran-jiran setaman. Ada je mengumpat. Dia tak sedap kalau tak mengumpat. Dan dia tahu benda itu salah. Dia pun datanglah jumpa seorang ustaz. Ustaz ni kita kata doktor Al-Quran. Kata, ustaz, saya tahu mengumpat ni salah. Jadi macam mana saya nak berhenti mengumpat? Saya tahu mengumpat dosa besar ni. Lepas tu ustaz dia kata, okey, sekarang di mana aktiviti mengumpat awak? Dia kata di pantry office, di kedai mamak, okey, lagi dalam WhatsApp group. Menurut sekali ustaz berkata, okey, sekarang ni buang semua WhatsApp group tu. Left. Bagi tahu ada hal. Sebulan masuk balik. Lepas tu lokasi mengumpat lagi pantry. Jangan pergi pantry. Lagi kat mana lagi? Kedai mamak. Okey, cari kedai mamak lain. Kalau boleh duduk seorang-seorang. Okey, itu langkah awal, langkah pertama. Langkah kedua, awak kena baca ayat ni. Bukan baca saja, baca hayati setiap hari. Daripada awal. Ayuhibbu ahadukum, tergamak ke tidak, bunuh adik-beradik sendiri. Lepas tu potong daging dia, makan. Tergamak tak? Ini tak tergamak. Lepas tu bacalah. Ambil lagi berapa ayat lain nak cerita pasal mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah. Awak baca pagi, tengah hari, malam. Macam makan ubat. Bukan baca kosong, baca perhati. Kesalahan mengumpat itu seperti tergamuk ketika kamu makan daging. Lepas tu celaan Allah. Allah Ta'ala cela orang mengumpat ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Lepas tu duduk baca tiap-tiap hari ni. Lama-lama meresap ayat tu ke dalam jiwa. Kita pun rasa macam tak sedap. Besar dosa mengumpat ni. Dah cuti sebulan ni. Lepas habis sebulan, baca ayat ni penghayatan pagi, tengah hari, malam, pagi, tengah hari, malam, sebulan. Lepas tu pergi balik ke pantry. Pergi balik ke kedai mamak. Masuk balik WhatsApp bro. InsyaAllah tuan-tuan, jiwa yang sakit tadi tu dah ada syifa, ubat dia tu. Bila orang mengumpat, kita tak boleh ni, macam daging sendiri, kat saudara sendiri ni. Kita pun automatically kita pun keluar daripada pantry, keluar daripada kedai mamak, kita left semua grup tu. Kenapa? Al-Quran dah menjadi syifa. Ini antara contoh mudah lah. Dia kata cara praktikal untuk kita faham bagaimana Al-Quran itu jadi syifa. Hak syifa sakit kepala, sakit jantung, gout semua sekali itu dah jadi isu secondary. Itu panjang lebar lah perbincangan tu, saya tak nak sentuh sekarang. Jadi ini antara cara-cara, dua cara lah. Dua cara untuk kita kalahkan setan supaya dia tak boleh menghasut kita, mengapikan permusuhan. Caranya guna bahasa yang baik, jauhi buruk sangka, jangan cari salah orang, jangan mengumpat. Okey, habis. Yang ke-16. Antara cara lagi serangan mental setan kepada manusia adalah menakut-nakutkan dengan mimpi ngeri. Sebab Allah Ta'ala tuan-tuan dicipta kita ni dengan integrasi 3 elemen. Badan kasar, fizikal, rohani, dan juga badan khas, ilmu emosi. Ini pembahagian hak saya ikut guru saya lah. Almarhum Profesor Datuk Dr. Abdullah Hayy Abdul Syukur. Dalam sebuah rencana dia buat pembahagian ni. Tapi kalau ikut WHO, dia ada masuk lagi tu. Mental ke apa. Okey, tak apa. Keseimbangan ini mesti ada bagi melahirkan manusia yang sihat. Maksud, ada setengah orang fizikalnya kuat, vitamin cukup, makan cukup, tapi tak semayang. Dia tak sihat.
Ada orang fizikal okey, rohani okey, tapi badan halus, emosi terganggu, ada trauma masa kecil dan sebagainya, dia kena anxiety, kena apa? Kena sakit mental. Tak sihat juga. Jadi ketiga-tiga ni kena sihat dan ada makanan. Dan setan ni dia pandai, dia pergi ke akar umbi. Setan merosakkan keseimbangan ini dengan berbagai cara. Satu cara adalah mengganggu emosi manusia dengan mencipta mimpi buruk. Okey tuan-tuan, saya pun ada sebuah buku. Saya tulis juga buku itu buku mimpi. Tajuk dia Faiz Sulit Mimpi. Saya tunjuk tuan-tuan. Faiz Sulit Mimpi. Ini untuk pengkayaan maklumat tuan-tuan lah. Okey. Ini bukunya. Faiz Sulit Mimpi. Terbit lama dah buku ni. Harga dia kalau ikut harga tertulis RM14 lah. RM14 pada Faiz Sulit Mimpi. Kupasan daripada Al-Quran Sunnah. Buku ni kecil lah. Buku ni kecil sahaja. Dia ada dalam 10 bab. 10 bab. Bab pertama mimpi manusia, 3 jenis mimpi, adab tidur. Waktu tidur ni melatonin ni ada unsur saintifik sikit lah. Kisah mimpi pada Al-Quran, lepas tu mimpi daripada hadis. Kontroversi mimpi bertemu Nabi. Ini panjang dalam saya ulas. Mudahnya orang kata dia mimpi jumpa Nabi. Lepas tu mimpi orang bukan Islam. Lepas tu mimpi ni Nabi kata tergantung pada kaki burung. Apa tu? Dan hak terakhir sekali, ni hak paling kontroversi lah. Muhammad Ibn Sirin, ni terkenal ni, tak pernah tulis buku tentang mimpi. Sebab biasanya orang akan bawa cerita. Ni. Orang bawa cerita, ini tafsir mimpi Muhammad Ibn Sirin. Bukan, rupanya dia tak tulis buku. Dia sangat strict mengenai penulisan hadis. Apatah lagi nak tulis tafsir mimpi, tak apa. Jadi benda ni kita boleh bincang kemudian lah. Bila boleh bincang kemudian. Maksudnya, setan buat mimpi ngeri untuk menakut-nakutkan manusia. Lepas tu Nabi bagi panduan. Lepas tu tuan-tuan, kita patut orang Islam ni, kita bersyukur bila ada agama ni. Al-Quran dan Sunnah. Apa saja dah ada penyelesaian. Contoh orang bukan Islam sampai sekarang duk pening lagi. entiti lah, dia kata hantu lah dan sebagainya. Kita macam settle lama dah. Sama juga orang barat sehingga buat kajian psikologis, buat kajian pasal mimpi. Nak cerita, nak menghuraikan ataupun kita kata menyelesaikan masalah mimpi manusia dalam tidur tak apa. Nabi kita bagi dah panduan lama dah. Tengok 3 hadisnya. Hadisnya. Nabi kata mimpi yang benar datang daripada Allah. Mimpi buruk datang daripada gangguan syaitan. Bila kamu bermimpi buruk, ludah ke kiri sebagai isyarat. Jangan ludah isyarat. Kemudian 3 kali. Kemudian berkata mohon perlindungan Allah, beralih sikit daripada tempat tidur. Mimpi itu tidak akan mudaratkan kamu. Sebagai contoh mudah. Oleh kerana kejahilan kita tentang agama kita dan juga tentang kita kata mimpi gangguan setan ni, dia boleh tarik kita kepada berbagai musibah lain. Contoh, kita duduk satu pejabat. Setan pun tengok kita dengan member meja sebelah tu ada sedikit krisis. Kawan tu okey ya, cuma krisis sikit lah, biasa tak puas hati. Setan pun bincang sama-sama dia. Saya kata, bro, boleh buat bisnes ni. Kita boleh buka kes dengan orang sebelah. Atau kata yang setan ni, okey, macam mana cara dia? Okey, aku buat mimpi buruk. Malam tu kita tidur, kita mimpi dikejar oleh seseorang. Muka tak clear. Kita sedar tengah malam, Allah kata, siapa kejar aku? Mimpi lah. Besok malam datang lagi. Besok malam nampak muka separuh. Macam muka kawan tu. Jadi besok pagi dia pergi kerja, dia tengok kawan tu dah semacam. Atau hari ketiga mimpi lagi, muka kawan tu semua datang kerja, akhirnya kita terjatuh dalam mimpi, dia tikam mata belakang kita rasa macam kena cucuk. Setan cucuk lah tu. Kita sedar tengah malam. Lepas tu kita dah mula syak. Kenapa sampai 3 malam tu aku mimpi? Atau setan pun dah timbul prasangka, kita pun mula perhati kawan kita sebelah meja terlebih. Waktu datanglah berbagai-bagai lagi, kita berjumpa pula dengan bomo. Contohlah. Sebab kita jahil, tak ada bimbingan daripada agama. Jumpa bomo pun kata dia itu buat. Jadi benda ni boleh tarik sehingga merosakkan hubungan silaturahim.
Atau kalau kita ada ilmu tentang mimpi, seperti mana dia ajar, kita mimpi tak elok, nampak muka siapa sekalipun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita perudah ke kiri. Kita pun balik tidur. Setan. Datang lagi lepas tu, ni setan nak kacau aku. Kita kenal dia. Kita hidup dengan keadaan husnudzan, baik sangka. Ni setan cipta mimpi buruk ni untuk ganggu emosi manusia. Bagi orang yang terpengaruh dan percaya kepada mimpi tersebut, emosi yang akan terganggu. Tapi bagi orang yang sudah mengenali tipu daya setan, kehidupan yang sama sekali tidak akan terjejas hanya kerana mimpi tersebut. Saya cerita satu kisah pengalaman. Saya habis kelas di UAE, cerita lama dah. Cerita 7 tahun lepas kot. Pasal ada seorang budak perempuan kawan saya. Saya kenal dia ni student saya. Dia ni dalam kelas dia agak nakal lah. Agak nakal. Mengaji Quran pun merangkak-rangkak. Itu sebelum masuk kelas, patut alhamdulillah berubah banyak lah. Patut boleh kontak saya tu. Pakai dia pun Masya Allah. Kita tegur lah. Pakai dia tak sesuai lah. Lepas tu satu hari dia call. Ustaz. Saya sebut nama, saya kenal nama dia. Oh Ustaz, kenapa ada apa ni? Kata Ustaz, Allah saya takut ni. Kenapa? Saya mimpi ngeri, saya mimpi buruk. Ya ke, mimpi apa tu? Mimpi Ustaz, kata rumah saya terbakar. Rumah saya terbakar dan rumah saya tu saya tengok depan mata saya Ustaz. Habis mati, mak saya mati terbakar. Saya takut apa tafsir mimpi saya tu. Saya pun tanya dia. Ini tuan-tuan, kalau kita tahu pasal mimpi ni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, indikator mimpi benar ataupun tidak ada beberapa perkara. Yang pertama, siapa yang bermimpi. Nabi kata asdaqukum haditha, asdaqukum ru'ya. Siapa yang paling benar mimpinya, cakapnya, dialah orang yang paling benar mimpi. Kalau dia pasal dia memberi pengaruh separa sedar. Katakanlah kita masa sedar ni kuat menipu, dia terbawa dalam mimpi terpengaruh. Yang kedua, waktu tidur. Waktu tidur tu memang tak ada nas yang jelas cerita waktu mimpi, tapi dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, ya, saya share terus surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-58. Tuan-tuan boleh tengok dekat skrin. 58. Ayat ni Allah tak cerita mengenai adab dalam rumah tangga. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, liyasta'dzin, hendaklah minta izin alladzina malakat aymanukum, siapa? Hamba akan memiliki, walladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat, dan kanak-kanak belum akil balik, kena minta izin nak masuk jumpa kamu, kena ketuk pintu. Minta izin jangan serbu. Bila tu? 3 masa. Min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh, waktu sahur. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, ketika kamu letak pakaian pada waktu tengah hari. Ini qaidullah. Waktu tidur, sebelum waktu selepas zuhur. Yang ketiga, min ba'di salatil isya, dan selepas salat isya. Kenapa sebut 3 waktu ni? Ini 3 waktu manusia tidur. Dan kita boleh kata, kalau kita tidur bermimpi pada waktu ini antara petunjuk indirectly daripada ayat ini. Allah tak nak cerita kepada kita, mimpi kamu, kalau kamu tu seorang yang tidak berdusta, lidah kamu benar, mimpi kamu pula mimpi pada 3 waktu ini, dan syarat berikutnya, sebelum tidur tu kita buat apa? Kalau sebelum tidur kita baca Al-Mulk, kita baca doa-doa Nabi dan sebagainya, kemungkinan mimpi kita ada petanda sesuatu. Tapi tak kira juga dipengaruhi psikologi. Katalah walaupun kita ni tak menipu, walaupun kita tidur pada waktu tidur betul, sebelum tidur tu kita tengok cerita Hindustan. Pelakon Hindustan tu cantik, lawa. Walaupun sebelum tidur kita baca ayat kursi, dalam mimpi pelakon Hindustan tu datang, ajak kita kahwin. Itu pun tak betul juga tu. Maksud mimpi terlalu rapuh untuk ditentukan kebenaran, kesahihan, ketidaksahihan dia. Oleh sebab itu dalam Islam mimpi tak boleh jadi hujah. Tiba-tiba ada orang bermimpi ada siri 1, perjalanan mimpi terakhir, mimpi siri 2, siri 3. Bila kita ada sedikit knowledge mengenai mimpi, kita kata, ya Allah, puak-puak ni ditipu setan sebegini mudah. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Jadi penting untuk kita tahu mengenai perkara ini. Betul tuan-tuan, kita kena belajar agama kita. Kita dalami agama, insya-Allah kita tidak mudah ditipu oleh setan. Dan mimpi ni antara satu cara setan masuk untuk rosakkan kita. Sebab dia bawa mimpi ngeri ataupun setan bawa mimpi hak indah,
didatangi oleh orang yang berpakaian putih, wali dan sebagainya. Hak tu bukan Nabi ingat. Hak tu bukan Nabi ingat. Panjang cerita lah. Okay, habis. Kita masuk yang ke-17. Ini terakhir. Ini kita serangan terakhir setan sebelum kita masuk serangan fizikal. Cerita pasal rasuk sebenarnya. Okey, serangan terakhir. Hak ni dalam buku asam tak ada. Buku Alamul Jinn wa Syaitan menjadi rujukan utama. Saya tulis buku ni. Ini saya tambah berdasarkan pemerhatian. Tanpa sedar, orang kita suka tengok cerita hantu. Oh, cerita hantu, ngeri cerita hantu. Di hujung cerita hantu tu datanglah ustaz. Ustaz membaca ayat kursi, hembus ke setan tu terbakar. Oh, akhirnya kita kata goodness boleh mengalahkan darkness. Walaupun nampak macam okey, tapi tanpa sedar itu talbis iblis, itu pun juga satu serangan mental setan. Kenapa dia mempromosikan institusi hantu sebagai entiti berpengaruh dalam masyarakat? Kita tengok. Mungkin anda tak setuju. Ini ijtihad saya. Ya. Lambakan cerita hantu di media penyiaran sebenarnya mempunyai campur tangan setan. Nak jauhkan manusia daripada tauhid dan juga Islam. Macam mana tu? Dia berlaku dalam beberapa bentuk. Menanamkan rasa takut yang melampau terhadap jin dan juga syaitan. Kejutan, jeritan, rasa takut terhadap gangguan hantu dan syaitan. Dia kata memiliki rasa takut pada Allah. Akibatnya manusia lebih takut pada makhluk berbanding takut pada Allah. Cuba perhati. Nak pergi mengaji Nak pergi mengaji, nak dekatkan diri dengan Allah. Cerita di kampung. Lepas tu dekat pokok besar tu, orang cerita situ ada pontianak duk bertenggek. Tak pergi mengaji budak ni. Sebab takut ke setan. Takut ke setan. Kemudian, lagi. Ini ketika menyempitkan skop interaksi agama ataupun Al-Quran dengan manusia. Sebab apa? Dalam cerita seram, fungsi ayat Quran ataupun ustaz-ustaz ni hanya ditunjukkan sebagai media menghalau hantu ataupun setan. Natijahnya, orang awam tonton cerita begini, dia kata Quran ni untuk halau hantu setan. Baca ayat kursi, baca bismillah, takbir, Allahu Akbar, setan terbakar. Setakat tu je. Setakat tu je. Jadi Quran tu lepas tu dia jadi macam sejenis azimat, bukan suatu panduan hidup yang sepatutnya kita pegang. Waktu tuan-tuan, saya paling tak suka tengok cerita seram, cerita hantu. Saya kata bukan cerita seram. Waktu cerita terkejut. Tak ada ngeri mana pun hantu setan keluar tu. Tapi just terkejut. Dia guna jump shock. Dia panggil jump shock. Terkejut. Jadi nasihat saya jangan tengok dah cerita-cerita ni. Dan kita bimbang, dia akan mempengaruhi minda. Kok mana? Lama kelamaan dia percaya, mati boleh hidup balik. Ataupun orang mati, roh orang mati boleh datang lalu jadi hantu mengganggu, tuntut bela. Macam cerita-cerita hantu orang bukan Islam. Sedangkan dalam Islam tak ada benda tu. Bila mu mati, masuk alam barzah dah habis. Terkurung kamu di alam barzah. Tak ada kerja kamu nak balik. Allah tak benarkan roh tu balik. Nak jadi hantu ke apa. Jadi yang mengganggu antara jin dan juga setan. Kena hak ni insya-Allah tak takut lagi dah ke hantu setan. Mungkin terkejut lah kalau jumpa. Tapi kita tahu ini bukan hantu. Yang ketiga, menyempitkan skop hasutan. Ini antara yang paling penting. Menyempitkan skop hasutan dan gangguan syaitan hanya dalam bentuk fizikal sahaja. Sebab apa? Cerita seram ni dia tampilkan gambaran hantu setan rupa yang menakutkan. Memanglah ada, kita bincang dah, itu setan ni rupanya huduh. Berdasarkan fitrah manusia, manusia akan pandang setan yang huduh. Sebab, tuan-tuan, dalam surah As-Saffat, dan surah As-Saffat, bila Allah Ta'ala gambarkan sejenis pokok dalam neraka. Tengok ni. Ini cerita pasal ahli syurga. Dia kata, adzalika khairun nuzula. Adakah demikian itu tempat dalam syurga? Lebih baik nuzula. Entrance-nya. Am syajaratuz zaqqum. Ataupun pokok zaqqum dalam neraka. Atau Allah berkata, innaha syajaratun takhruju fi aslin jahim. Pokok zaqqum tu pokok yang tumbuh, pangkal dia di pangkal neraka jahim. Talu'uha, pucuk mayang pokok dia tu, ka'annahu ru'usus syayatin, huduh seperti kepala setan. Jadi kita buat gambaran cerita hantu. Setan tu merupa Yahuduh menakutkan. Betul lah tu. Berdasarkan nas Al-Quran, indirectly nampak macam betul. Fitrah manusia macam tu. Cantik seperti malaikat. Itu cerita Nabi Yusuf. Bila wanita masih tengok Yusuf, dia terkejut. Dia kata, ma hadha bashara in hadha. Itu fitrah manusia. Okay.
Sedangkan gangguan yang lebih berbahaya adalah gangguan mental dan pemikiran berbentuk hasutan, bisikan jahat untuk lakukan dosa. Contoh. Setan menjelma dalam rupa pontianak. Mata merah menyala siung sampai ke tumit. Contohlah. Rambut mengerbang, diri depan, kita kata diri bawah pokok depan rumah kita. Kita pun terkejut. Panik, oksigen tak cukup. Kita pun pengsan, pocak muka kita. Bila kita sedar orang kejut kita, dah berada di rumah. Kita kata, oh aku nampak hantu setan. Lepas tu kita pun istighfar. Lepas tu orang pun pulihkan kita balik. Kita pun Alhamdulillah. Kita terkejut pengsan, adakah kita berdosa? Kita tak berdosa. Itu penjemahan fizikal. Tapi kalau setan tu, kita tengah duduk, katakanlah kita kerja di sebuah jabatan. Kita ni ketua pengarah. Ataupun orang yang berpengaruh. Dan kita bertanggungjawab untuk luluskan tender. Lepas tu datang seorang lelaki, dia nak projek tu. Kita kata kena bersaing secara sihat lah, seperti orang lain. Lepas tu orang tu berkata, cik, dia pun ulur sampul surat. Dia kata dalam cik ada 10,000. Kalau cik bagi projek ni ke saya, 10,000 akan jadi 10% daripada keuntungan. Kita pun terpengaruh dengan dia, kita pun terima rasuah. Bila kita terima rasuah, kita berdosa. Sepatut hak ni berzina dihasut setan, minum arak, pecah amanah, kita kata dera isteri anak-anak. Hak ni jauh lebih penting untuk kita perhati dalam arti kata gangguan setan tu, bukan cerita hantu. Tapi orang kita tak nampak, takut benar ke hantu setan. Tanpa sedar dia tu setan dah. Balik rumah dera suami isteri. Buli dera anak, togong arak, zina dan sebagainya. Dia tu setan dah, tapi takut benar ke cerita hantu. Dia tak sedar dia tu setan dah. Jadi saya bimbang, lepas tu saya masukkan dalam ni, saya bimbang kalau tak didedahkan isu ni, institusi hantu ni, entiti berpengaruh ni, ini diversion, tak tak? Diversion hak setan buat untuk kita kata alih perhatian kita daripada benda besar. Kemudian mewujudkan manusia yang agama yang khurafat, mundur. Di samping buang masa dengan percaya kepada karut. Berkata hantu setan. Boleh duduk sembang berjam tu je pasal hantu. Ya Allah. Kumpulan sebegini sanggup buat kajian tentang kewujudan entiti paranormal di luar kerangka agama. Contoh, tempat tu ada kawasan kata dia kata keras dan berpenunggu. Pergi pacak kamera. Duduk sampai 3 pagi. Waktu aktiviti ni pula, ni cerita duduk ni. Masuk dalam TV, dapat airtime, punyalah tak ada kerja. Buang masa. Waktu-waktu saya rasa meremang beluang. Memang betul lah tempat tu sebab tinggal jin. Nak sibuk buat apa? Ni buang masa. Kemudian merosakkan struktur, ni penting. Akidah. Berkaitan perjalanan roh sesudah mati. Islam memang tolak kepercayaan roh. Orang mati ni kembali ke dunia. Dalam bentuk hantu untuk lakukan urusan apa-apalah. Macam cerita-cerita hantu. Sebab rata-rata cerita seram membawa kepercayaan ini yang jelas bercanggah dengan akidah Islam dan tidak memberi kebaikan kepada umat Islam. Tengok ni gambar. Ni tak sedar Highland Towers ni. Highland Towers. Duduk sini letak kamera, foto tengok ada nampak apa-apa. Memang tempat dia. Akan nampak lah. Jadi ini semua saya kata benda tak berfaedah. Dan tanpa sedar diversion daripada fokus pergi mengaji, takutkan Allah dan arti kata ketuhanan yang sebenar, benci tipu daya setan akan terpinggir, diverted, dialihkan oleh dia kata pokok ni. Jadi lepas ni tuan-tuan, makin kita belajar, tak payah dah tengok cerita hantu ni. Oh cerita hantu ngeri, sebab itulah, sebab inilah. Ini semua boleh merosakkan minda kita. Tanpa sedar ini adalah serangan mental, iblis ataupun setan. Jadi tuan-tuan, itu lebih kurang lah. Kita bincang 17 serangan mental oleh setan. Serangan fizikal tu biar dulu sebab cerita ni ada beberapa ni. Panjang juga cerita ni. Cuma kita buat conclusion. Kita buat conclusion untuk ni. Okey, serangan syaitan secara mental yang dah kita bincang. Amat rumit dan hampir tak terfikir di akal manusia. Contoh, dia kosmetikkan kebatilan
dia jadi nampak cantik. Tukar nama. Riba, bukan riba, dia kata kadar keuntungan. Ini contoh lah. Lepas tu yang kedua, ekstremism. Ini berlebih. Terlalu berlebih sehingga susah nak bernafas ataupun terlalu longgar sehingga terlondeh. Kemudian melengahkan kita buat ibadat. Menipu, janji palsu, tanam angan-angan, hasut manusia, buat benda bidah. Ubah ciptaan Allah. Semua ada nas yang kita bincang dah itu. Jauhkan manusia pada Al-Quran. Secara langsung, tak mau dikata Al-Quran ataupun secara tak langsung, duk fokus sangat ke tajwid, muda sampai ketua tajwid. Bukan tak boleh bertajwid, boleh. Tapi kita ingat tajwid itu satu juzuk kecil pada Al-Quran. Lepas tu goda orang berilmu dengan sogokan dunia. Lagi menimbulkan keraguan agama, nasihat palsu, lupa perkara baik, tabur fitnah, sihir, menakutkan manusia buat kebaikan, menggalakkan aurat. Ini panjang lebar kita bincang 2 minggu lepas. Atau apikan permusuhan, takutkan manusia, kita bincang dengan mimpi ngeri, dan juga promosi institusi hantu sebagai entiti yang berpengaruh. Kemudian nanti kita akan bincang gangguan berbentuk fizikal. Okey, sehingga setakat tu dulu, saya rasa banyak soalan yang timbul ni bila kita cerita last sekali tadi tu, entiti paranormal lah, cerita hantu lah dan sebagainya. Okey, ada soalan atau mimpi? Saya rasa mimpi ni banyak soalan ni tuan-tuan nak tanya ni. Okey, kita stop dulu situ. Kita buka untuk soalan. Sebelum kita berakhir 10 suku. Sila-sila. Boleh tulis ataupun boleh tanya direct. Tanya direct tak apa juga sebab sekian dah kelas. Kita macam dalam kelas ni. Lepas tu tuan-tuan boleh unmute, tanya soalan. Cik Zul Gagak, macam ada soalan tu. Nama cantik Zul Gagak. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Dengar tu. Kusyuk dengar. Macam mana? Kusyuk dengar. Anybody? Soalan-soalan. Setakat kita ada tadi tu. Ataupun apa sajalah yang mungkin related. Okey, kalau kerap mimpi arwah mak ayah, apa maksudnya? Tak ada apa-apa maksud. Kalau kerap mimpi mak ayah, maksudnya rindu ke mak ayah. Ataupun kadang-kadang ada mesej nak disampaikan oleh mak ayah kita. Ada mesej nak disampaikan oleh mak ayah kita. Dia gini, mudah. Mimpi ni, dia tidak ada CV. Dia bukan kata 1 campur 1, 2. Ataupun kita kata mimpi ni, kalau mimpi tengok sekian, di sekian. Dia tak ada CV. Mimpi ni, cara untuk tafsir mimpi dia lebih kepada firasat. Dan orang mentafsir mimpi ni kalau dalam kalangan sahabat Nabi yang kita kata apa? Handal mentafsir mimpi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia antara handal mentafsir mimpi. Jadi ada tak CV mimpi arwah mak ayah? Mungkin sebab kita tu. Saya cerita pengalaman saya sendiri. Saya rindu ke mak ayah saya. Saya rindu. Sekali saya mimpi ayah saya ni macam saya tak selesa lah tengok dalam mimpi tu. Ayah saya ni orang baik. Tapi saya nampak dalam mimpi tu dia macam apa? Kaki dia macam bengkak sikit. Saya rasa tak sedap. Sebulan tuan-tuan. Saya cakap ni bukan nak menunjuk. Sebulan saya fokus. Kita bangun solat malam ke, doakan dia. Lepas tu malam terakhir sebelum saya mimpi terakhir saya sedar pukul 3 pagi saya ingat lagi. Hak ni memang real. Kita bangun solat malam. Lepas tu doakan dia. Mak ayah ni doa. Lepas tu dekat nak subuh saya bertidur balik. Tidur. Dan saya percaya tidur saya tu tidur bersih, wuduk. Dan waktu pun dia katakan tadi tu, waktu sebelum subuh tu, waktu dipanggil waktu ketuhanan. Sebab dalam hadis sebut pada 2/3 akhir malam, bawa ke sahur tu, rahmat Allah turun. Makbul doa pada masa tu. Dan waktu itu panggil waktu ketuhanan. Dia waktunya ada 2 waktu yang utama. Kalau kita nak bincang bab mimpi. Satu waktu setan. Waktu setan tu dia merujuk kepada waktu lepas asar bawa ke maghrib. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari, masa ni Nabi kata setan berkeliaran. Waktu kalau kita perhati anak-anak kita kecil-kecil kalau dia tidur lepas asar, bangun dekat maghrib dia mesti meragam. Sebab waktu tu waktu tak cantik. Okey, balik pada cerita mimpi arwah tadi tu.
Lepas tu lepas saya tidur, saya mimpi dia datang naik basikal. Arwah abah saya ni kalau naik basikal dia tu, itu bermakna dia relax. Lepas tu saya pun tengok dia, ajaklah duduk masa tu dekat pekan dekat rumah kami tu, pekan lama. Dan pekan tu saya rindulah dengan suasana pekan tu sebab belum sibuk. Kita duduk tepi kedai, kita pergi kedai apa? Pak Mak Roti ke Pak Dahulu, ingat lagi. Duduk situ sembang, cerita macam-macam sama dia. Sangat rasa lama sungguh. Puas lah saya. Lepas tu dia pun kata, dekat subuh dia kata, okey lah abah nak pergi dah, dia kata. Abah nak pergi dah. Lepas tu saya pun peluk dia. Saya peluk dia, saya kata, abah terima kasih banyak-banyak lah didik orang jadi macam sekarang ni. Didik orang jadi macam sekarang. Dia kata, abah pun itulah, abah pun nak, dia kata minta maaf lah kalau abah ada salah apa-apa, tak ada apa tu, salah peluk. Dia pun senyum, dia pun kaya, bersikap pergi hilang lagu tu. Saya sedar kat subuh. Itu mimpi rindu. Cuma lepas ni, kalau kita mimpi mak ayah kita, jangan sekadar berbelus, bernostalgia. Banyak-banyakkan doa untuk mereka. Paling simpan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ingat ke dia doa, ingat ke dia sedekah. Jadikan dia sebagai satu cara untuk kita kenang kebaikan mereka didik kita. Dan kita boleh berbakti kepada mereka selepas mereka mati. Cara dia hubung silaturahim. Cari family dia, kawan-kawan dia, buat baik, sedekah dan sebagainya. Itu dia. Okey. Kak Raja Rosalinda, Ustaz kalau mimpi sampai menjijik itu macam mana pula? Ini mungkin kita tak nak kata gangguan jin atau setan 100% no. Kena cek banyak benda. Mungkin fisiologi tubuh pun kena cek juga. Kok orang yang mimpi itu tak sihat. Orang yang mimpi tak. Sebab saya jumpa ada kawan, dia ada anxiety disorder. Lepas tu dia makan ubat untuk redakan dia punya kata panic attack dia tu. Dan dia cerita ke saya lepas dia makan ubat tu memang dia selalu mengigau. Maksud memori lama trauma sebab mak dia garang masa kecil tu. Dia mimpi, memang dalam mimpi dia kata dia kena marah dengan mak dia. Sampai menjerit-jerit, sampai mengigau. Jadi kita tak boleh kata, oh ini gangguan setan. Kita tengok banyak sudut. Jadi mungkin dari segi rohani kita cantik dah. Kita baca doa sebelum tidur. Kita ada wudu. Tak ada gangguan apa-apa. Tapi mimpi juga sampai mengigau. Mungkin sudut-sudut lain. Dia bukan jawapan ABC. Anda kena tengok secara menyeluruh. Okey Ustaz, kalau kerap mimpi jumpa ular, betul ke tanda benda sihir? Ini pun sama. Ini saya risau, mimpi jumpa ular ni saya risau setan nak create business. Nak create permusuhan pada kita. Saya pernah mimpi tak jumpa ular. Saya pernah mimpi. Beberapa kali jumpa ular. Contoh, saya tengok masa itu dekat TV, National Geographic. Ni, mendiang Steve Irwin. Crocodile Hunter. Dia cerita pengalaman dia tangkap berbagai jenis ular. Tapi dia kata antara ular paling sukar dia tangkap sampai sudah tak ditangkap, the Cobra Mesir. Lepas tu dia tunjuk dalam video tu dia kejar. Dia dalam dokumentari dia kejar Cobra Mesir tu. Sampai ke sudah Cobra Mesir tu nak serang dia, tak boleh tangkap. Malam tu saya mimpi ular tu datang. Jadi kita nak kata ular tu sihir ke? Lepas tu mimpi ni, dia ada juga pengaruh psikologi. Nabi kata mimpi ni 3 jenis. Mimpi daripada Allah, ru'ya sadiqah. Mimpi yang kedua Nabi kata mimpi gangguan setan. Dan yang ketiga, mimpi yang pengaruh diri, psikologi. Lepas tu saya ingat masa belajar di UM kita ambil subjek psikologi. Lepas tu lecturer kami kata, you nak test tak? Kawan you tengah tidur simbah air. Mimpi dia mesti water based. Mesti pasal air. Jadi, kalau kita kata mimpi jumpa ular tak adakah tanda dia sihir? Tak semestinya. Kerana setan tahu kita percaya sangat benda macam ni dan kita ada permusuhan dengan siapa-siapa, mungkin dia buat mimpi tu. Dia buat mimpi tu. Jadi cara paling tu, sebelum tidur kita baca apa? Sebelum tidur kita baca apa? Jangan tidur macam lembu, tak kepala jenuh. Tidur tu. Sebelum tidur kita baca apa? Tapi kalau benda tu mungkin kerap terlalu banyak, mungkin terkena gangguan. Allah alam. Dia tak boleh kata ABC macam tu. Okay, boleh ke berdoa untuk jumpa arwah? Ini boleh, tak ada masalah. Tapi saya tak setuju lah kalau ada ustaz cakap buat amalan ni nanti kita jumpa arwah mak ayah kita dalam mimpi. Saya kurang setuju lah pandangan tu. Sebab dia nak kata satu benda jaminan. Sedangkan mesti nak kena ada dalil daripada Quran Sunnah tu. Okey, habis. Lagi. Banyak ni.
Okey, sambil-sambil tuan-tuan jangan lupa semangat ikhlas untuk memastikan kelangsungan kelas Akademi Tadabbur Malaysia ni. Ada nombor akaun di sini. Mudah-mudahan kita dapat ni. Sering kali mimpi jumpa anak kecil, betul ke tanda tak ada saka? Allahu alam. Saya bukan bidang tu. Saya tak tahu, tapi nak cakap terang, jangan mudah. Jangan mudah nak kata. Sebab apa? Saya ada kawan. Dia ni antara anak murid kanan kepada almarhum Datuk Harundin. Tak payah sebut nama dia. Dia kata orang kita mudah benar nak kata saka. Ataupun pergi jumpa mana-mana perawat, perawat dia kata, oh awak ada saka. Dia kata saka ni sebenarnya satu kutukan kepada tok nenek kita. Tuduhan syirik kepada tok nenek kita. Saka ni datang daripada mana? Saka ni datang daripada tok nenek. Sebab tok nenek kamu dulu buka tanah hutan. Jadi kebunnya luas. Jadi nak upah orang jaga susah. Dia pun buat perjanjian dengan jin ataupun setan. Dia pun jamu setan tu. Dengan alasan setan tu dia minta jaga kawasan ni. Itu dah syirik tu. Minta dengan jin setan nak jaga kebun, bukan minta dengan Allah. Lepas tok moyang kita mati, saka dia tu pun berkeliaran tung sampai dia jumpa kita. Kita sedar kata-kata saya rasa saya ada saka lah. Sebenarnya tuduhan tu lebih dalam. Sebenarnya saya rasa tok nenek saya dulu telah mensyirikkan Allah, berjanji dengan setan. Lalu setan dia tu saka dia tu datang kacau saya. Itu ayat hadis balik. Dan ini adalah satu tuduhan yang tidak ada bukti. Sebab tu kalau kita nak kata saka, jangan cepat kata saka. Sebab kita bimbang benda tu tak betul ataupun setan ambil kesempatan atas perkara ini. Sama juga kalau jumpa dengan perawat-perawat, mudah benar dia nak sebut awak ada saka. Awak ada saka. Kita bimbang itu adalah tuduhan yang kita buat pada tok nenek kita. Allahuakbar. Kak Syam, macam ada soalan tu, buka kamera, buka video, buka sound. Ada? Lagi. Ada beberapa minit lagi sebelum kita berhenti. Ramai nampak 46 orang ni. Alhamdulillah. Lagi. Waktu tuan-tuan, kalau kita nak merawat, jangan sembarang. Jumpa ikut dan orang cakap situ, orang cakap sini. Carilah yang ada autoriti dan kita kena tengok siapa yang merawat kita tu. Biarlah ada orang yang nampak agama dijaga. Dan dia dah ada institusi yang boleh kita percaya lah. Macam Darussalam yang di Gombak, tempat almarhum Datuk Ismail Kamus. Saya kenal orang kanan dalam ni, orang alim. Dan mereka tak mudah ditipu oleh setan. Darussyifat tu out of question lah. Jadi jangan mudah nak pergi berubat dengan siapa-siapa, tiba-tiba kita jumpa hak mengarut. Jumpa hak mengarut ni, nampak hak perawat tu tidak ada knowledge tentang akidah, tentang talbis iblis, lalu tanpa sedar dia ditipu oleh iblis dalam kita kata kaedah rawatan tu. Okey, lagi 3 minit sebelum kita berhenti. Okey. Betul tak ada soalan? Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, saya rasa cukup dah untuk malam ni. Sebab saya ada urusan lain, saya kembali tenah kepada Akademi Tadabbur Ustaz Yusof, dan insya-Allah kita jumpa lagi 2 minggu. Untuk 2 minggu akan datang ni kita akan bincang pula topik tu kita akan bincang topik serangan fizikal. Serangan fizikal jin setan kepada manusia. Dan bila sebut serangan fizikal jin setan kepada manusia, antara isu yang besar rasukan. Boleh ke tidak jin merasuk tubuh kita? Rupanya sebagai sinopsis untuk tarik perhatian anda semua, rupanya ulama berselisih pandangan. Ada ramai juga ulama yang kata jin setan tidak boleh merasuk tubuh manusia. Kita pun jadi tak sedar ke diri. Tak ada. Dibuat nas-nas dalil-dalil dia. Dan dalil pun agak kukuh. Ada juga yang kata jin setan boleh merasuk. Dan mereka pun ada dalil-dalilnya. Jadi kita nak pakai mana satu. Lepas tu tuan-tuan, bila kita belajar benda-benda macam ni, antara kebaikan dia, kita tak mudah menuduh. Kita tak mudah mengata, dia kena histeria sebab apa, gangguan jin setan. No. Kadang-kadang histeria tu kerana
faktor psikologi, exam, tekanan perasaan yang teruk. Anak saya tengah ambil SPM yang teruk, study. Lalu dia akan jadi meletup. Kita kata dia punya kesabaran tu, lepas tu dia boleh meracau. Macam budak kena histeria. Macam pengalaman ada di UAE, ada lecturer UAE ni, kita panggil Dr. Sam, Dr. Syamsuddin. Dia belajar di Jordan, PhD holder di Jordan. Dan masa di Jordan dia memang belajar pasal ruqyah Islamiyah. Dan saya banyak belajar dengan dia, dengar cerita-cerita dia. Dia kata jangan mudah nak kata orang tu kena jin, kena sihir, kena check dulu. Macam doktor lah, medical doktor. Datang tengok kening, oi kening macam ni, oh ini sakit jantung. Tak boleh, kena diagnose dulu. Dan cara diagnose dalam rawatan ruqyah Islamiyah ni, kita baca doa-doa dan kita tengok reaction dia tu. Pasal dia kata enta nak tahu tak? Dia kata di UIA paling ramai orang kena histeria bila? Dekat exam. Dekat exam. Jadi jangan mudah nak kata ini gangguan jin atau setan. Tujuan kita belajar ni bukan nak jadikan kita khurafat, tapi kita belajar topik ni sekarang ni untuk jadikan kita lebih saintifik. Lebih saintifik dan juga praktikal. Dan bila sebut saintifik, setengah orang tu ingat tolak langsung aspek mistik. Itu bukan saintifik. Itu ekstrim bagi saya. Adapun kita belajar juga supaya kita tidak terlalu khurafat, superstitious. Semua benda jin buat. Kita nak wasati tengah-tengah. Kita sedar kita berada di alam fizikal. Yang memainkan aspek saintifik itu penting. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu jangkauan aspek saintifik, ada gangguan jin atau setan. Dan bila sebut gangguan jin, kita duk nampak hantu-hantu kena sihir. Sedangkan gangguan jin, hasutan setan tu hok suruh kita buat dosa tu, itu lagi penting untuk kita perhatikan. Kerana kata kita belajar agama kita untuk betulkan teknik berfikir, cara berfikir. Jangan mudah. Jangan mudah untuk itu, jangan mudah untuk ini dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan kembalikan semula kepada Ustaz Yusof. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan. Ustazana, insyaAllah kita jumpa lagi Ustaz 2 minggu lagi. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.